Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum Ustaz mulakan, Ustaz minta jasa baik semua para jemaah sekalian. Kalau untuk dapatkan lebih banyak manfaat, tuan-tuan boleh ambil Quran terjemahan. Ataupun boleh kongsi pun tak apa. Ambil Quran terjemahan ataupun Quran biasa. Ataupun boleh buka aplikasi Quran dalam telefon masing-masing pun boleh. Okey. Ini kita nak buat exercise sikit. InsyaAllah topik yang kita bahas ni adalah berkaitan tentang topik isu-isu semasa. Cumanya Ustaz nak kita lebih dekat sikit dengan apa yang Allah Ta'ala nak kata. Jadi tuan-tuan pun ada pengalaman dan boleh tengok sendiri apa yang Allah Ta'ala sebutkan untuk panduan dan juga rujukan kita sampai akhir hayat kita insyaAllah. Baik. Kalau dah sedia semua sekali, boleh kita mulakan insyaAllah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama pada malam ni untuk kita teruskan pengajian kita, yang mana insya-Allah pada malam ni Ustaz akan cuba bawa satu topik yang saya kira ini adalah lebih kepada untuk kita refresh balik ataupun kita ulang kaji semula pengetahuan kita berkait tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya kira isu berkait tentang penangkapan beberapa kelompok yang disebut sebagai kelompok yang mendakwa ketua mereka adalah sebagai wakil Tuhan. Yang sebahagian besarnya menganggap ketuanya adalah merupakan sebahagian daripada tentera Imam Mahdi. Dia tidak mati, cuma disembunyikan. Dan dia akan keluar bersama dengan Imam Mahdi. Air daripada tubuh badannya dianggap sebagai berkat. Air kakinya, air bulunya, dan juga yang lain-lain dianggap sebagai mempunyai karamah-karamah tertentu. Tuan-tuan, kalau yang ikut ni, rambutnya tu merah, hijau, biru, coklat, kita pun boleh katalah, ni mungkin tak cukup bimbingan. Tapi masalahnya pun tuan-tuan, yang ikut ni, yang pakai kepiah macam tuan-tuan. Yang ikut ni, yang pakai jubah, lebih hebat dan lebih cantik daripada tuan-tuan. Yang ikut ni, kadang-kadang lebih profesional daripada tuan-tuan. Tapi macam mana boleh ambil perkara yang seperti ini? Dan kita, dalam erti kata lain, kalau kita lihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh PDRM dan juga yang lain-lain, masih ada lebih kurang dekat 10,000 lagi pengikut yang masih aktif. Yang bukan setakat sahaja itu, tuan-tuan sendiri dengar penangkapan ataupun kita panggilnya usaha untuk menyelamatkan hampir 600 kanak-kanak yang telah dianggap sebagai anak yatim. Padahalnya mak bapak masih ada, cuma dipisahkan. Ada jemaah yang ada anak, hampir dekat 30 lebih anak dia. Yang duduk dengannya 2 orang, yang lain semua masuk dihantar ke tempat masing-masing. Dan bagi tahu juga, laporan yang terbaru kita jumpa, sebahagian daripada apa yang telah diketahui melalui siasatan, beras yang diberikan oleh orang ramai untuk diletakkan di rumah-rumah anak yatim ni, beras yang sama juga lah digunakan untuk dijual di restoran-restoran. Dan terbaru ni juga, sehari 2 ni, kita dapat ketahui bahawa mereka ini bergerak dan dianggap sebagai satu bentuk jenayah yang terancang. Tuan-tuan, bila saya sebut benda ni, kita tak bercakap tentang tahun 20-an, 30-an, yang tak ada telefon, yang tak ada canggih.
Ini tahun 2024. Kalau tuan-tuan masih dengar juga isu tentang wakil Tuhan ni bulan puasa baru-baru ni. Tuan-tuan ada dengar tak daripada jiran sebelah kita menentukan tentang bulan puasa atau hari raya? Dia tak ada lagi guna macam kita ni, panggil orang, kita panggilnya ada mufti, daripada ahli falak, tengok anak bulan. Dia tak. Dia kata, saya dah call dengan Tuhan malam tadi. Tuan-tuan, kalau yang dengar kata dia ni satu dua orang, kat tepi traffic light sana tu, kita tak adalah heran sangat. Kutip dia 3/3 masuk dalam penjara cukup. Masalahnya satu kampung percaya. Dia beritahu, saya sudah call dengan Tuhan, Tuhan kata esok raya. Dia main call-call dah sekarang, tuan-tuan. Dan itu pun orang percaya. Tuan-tuan, bila sebut tentang isu tentang wakil Tuhan, mendakwa diri sebagai utusan Tuhan, dia bukan isu baru. Tetapi kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi SAW wafat. Selepas Nabi SAW wafat, ada tak muncul Nabi palsu? Ada atau tak? Ada, tuan-tuan. Lepas saja Nabi SAW wafat, muncul Nabi palsu. Kalau ikut kata orang Melayu, kubur masih merah lagi. Sudah ada orang mengaku diri sebagai Rasul. Malah yang membimbangkan, bukan sikit yang ikut. Abu Bakar As-Siddiq, pada 2 tahun pentadbiran dia terpaksa banyak perkara tumpu kepada 2 perkara. Yang pertama adalah orang yang mengikuti lelaki yang bernama Musailamah. Ramai yang ikut dia, ramai yang murtad. Yang kedua, golongan yang tak mahu bayar zakat. Sebab pada waktu Nabi SAW masih ada, dia orang bayar dengan Nabi. Sekarang Nabi dah tak ada, zakat dah tak perlu. Tuan-tuan, itu sahabat masih ada lagi. Umar Al-Khattab masih ada lagi. 4 sahabat Khulafaur Rasyidin masih hidup lagi. Tetapi masih juga ada kelompok manusia yang cenderung untuk pergi kepada ajaran-ajaran seperti ini. Sebab itu kita kata, ini bukanlah isu hari ini, tapi dia adalah isu sepanjang zaman. Kalau mungkin dia berlaku pada zaman kita, tak mustahil dia akan turun juga pada anak-anak kita. Soalannya, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak benda panik? Tuan-tuan, kalau kita percaya pada perkara-perkara yang boleh menyebabkan syirik kepada kita, khurafat dalam amal kita, puluhan tahun kita percaya pada perkara-perkara seperti ini, hidup dalam keberkatan air kaki orang yang dianggap sebagai mulia, habiskan seluruh harta sebagai bentuk tanda, bentuk pengorbanan supaya dia dapat tiket istimewa yang dianggap sebagai special. Ini orang kita. Tak perlu minta ke atas, minta saja dengan ini, nanti kita dapat lane yang special. Hidup dalam keadaan seperti itu dan mati dalam keadaan seperti itu. Tuan-tuan, apa yang kita nak bawa depan Tuhan? Sebab itu kita kata dalam banyak urusan kita, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, kalau kamu berselisih pendapat terhadap satu urusan, kita keliru yang macam mana? Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan urusan itu kepada Allah dan juga Rasul. Kalau saya sebut sebagai wakil rakyat, siapa yang tentukan wakil rakyat? Siapa yang tentukan wakil rakyat? Mestilah rakyat. Pengerusi masjid. Siapa yang tentukan pengerusi masjid? Ahli jemaah masjid. Betul tak? Kalau wakil Tuhan, siapa yang tentukan? Kalau wakil Tuhan, siapa yang tentukan? Pastinya Tuhan. Sebab Tuhanlah yang lebih tahu siapa yang melalui wakil dia. Betul atau tidak? Mana boleh satu orang manusia datang, 10 orang kata ini wakil Tuhan dan kita setuju. Tak ada. Bila sebut tentang wakil Tuhan, mestilah yang rasminya daripada Tuhan. Soalannya yang paling asas yang kita kena tahu kat sini, apa yang Tuhan kata tentang wakil dia? Jadi kita nak ambil semua sekali jemaah yang kat sini, mari kita tengok sama-sama apa yang Allah Ta'ala katakan tentang utusan Allah Ta'ala yang terakhir.
supaya apa pun yang berlaku dalam diri kita, masyarakat kita, anak-anak kita, kita boleh selamatkan seramai mungkin yang boleh. Kerana ini adalah bukan isu masalah ya nak pilihan masing-masing, tak. Ini isu masalah akidah yang melibatkan tentang syurga dan neraka kita. Setuju? Setuju? Okey, sekarang ini kita pergi kepada perbahasan yang pertama. Tuan-tuan buka muka surat 423. Cuba buka muka surat 423, buka dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Siapa ada telefon boleh buka telefon, siapa yang nak ambil Quran boleh ambil Quran. Tuan-tuan, ini exercise penting. Tak apa, tuan-tuan tak catat dulu pun tak apa. Nanti ada rakaman, tuan-tuan boleh ambil dan boleh tengok semula. Ni anak-anak kita kecil ni, kita nak selamatkan akidah mereka. Dan juga akidah kita, tuan-tuan. Sebab sayang sangat kita ni orang kampung. Orang kata bukanlah kita ni mendalami ilmu agama sedalam sangat. Tapi semua orang nak balik jumpa Tuhan, nak masuk syurga. Semua orang nak balik jumpa Tuhan supaya Allah ampunkan dosa kita. Allah terima amal kita walau sikit, Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Tapi macam mana kalau hujung amal kita, dahlah mungkin banyak kita tak pernah buat, tapi hujung-hujung kita pergi corner tempat benda lain yang tak ada apa-apa pun yang kita dapat. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran, dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami datangkan kepada kamu ini amal yang telah kamu kerjakan. Nampak macam banyak, itu sana buat sini. Tapi Tuhan kata apa? Faja'alnahu haba'am manthura. Tapi kami jadikan amal tu seperti debu yang bertebangan. Tak ada apa-apa. Jadi kita tak nak macam itu. So, apa perlu kita buat? Yang pertama, tuan-tuan tengok. Allah Ta'ala sebutkan pada ayat yang ke-40 daripada surah Al-Ahzab. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu bukanlah bapa seseorang antara kamu, tetapi baginda adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tuan-tuan, bila tuan-tuan tengok dalam ayat ini, tuan-tuan cuba tengok perkataan wa khataman nabiyyin. Perkataan khatam. Khatam ni kalau orang kampung kita biasa sebut khatam ni waktu bila, tuan-tuan? Khatam Quran ada. Bila khatam Quran ni maksudnya apa? Habislah baca Quran. Selesai. Khatam ni maksudnya selesai. Tuan-tuan, bila Tuhan kata utusan Tuhan yang terakhir sudah selesai dan dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tak selain daripada selepas daripada itu? Sebab kalau kita kata ada utusan yang rasmi selain daripada yang terakhir ini, seolah-olah kita telah bercakap sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah kata. Sebab Tuhan sebut pada penghujung ayat ini, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maknanya apa? Tuhan tahu waktu dia kata Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang terakhir, dia juga tahu 2024 ni juga utusan yang terakhir adalah siapa? Nabi Muhammad. Manusia yang paling akhir hidup atas muka bumi ini juga mestilah mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad adalah utusan terakhir. Betul atau tidak? Sebab kalau dia kata ini bukan yang terakhir, 2024 ada muncul satu lagi yang baru. Dia bagi tahu pula di kalangan orang Bukit Kapar, saya lah Rasul Melayu. Sudah. Tuan-tuan pernah dengar Rasul Melayu? Tuan-tuan ada kat bumi kita ni, Wan? Malaysia boleh. Itu pun, dia cakap macam gitu pun, ramai juga orang ikut dia. Betul atau tidak? Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkara ini jelas untuk kita lihat. Malah pengkhabaran tentang Rasul yang terakhir, dia bukan benda baru. Sejak daripada zaman Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam, sejak daripada situ lagi Allah telah khabarkan akan ada Rasul yang terakhir.
Jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa berapa lama jarak dia? Lebih kurang 5 ke 600 tahun. Maknanya apa? Benda tu sudah ada lebih awal lagi. Bukanlah mai datang 2024 ni baru orang nak kira-kira ada lagi yang lain. Tak. Buktinya tuan-tuan tengok sama-sama buka muka surat 552. Buka dalam surah As-Saff. Lihat pada ayat yang ke-6 dan hingga ke-9. Cuba buka muka surat 552. Tuan-tuan tengok apa yang Nabi Allah Ta'ala Isa bin Maryam sebutkan. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Dan ingatlah juga peristiwa ketika Nabi Isa putera Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini pesuruh Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, iaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira akan kedatangan seorang Rasul yang akan datang kemudian daripadaku, bernama Ahmad, iaitu Muhammad. Maka ketika dia datang kepada mereka membawa keterangan-keterangan yang jelas, mereka berkata, ini ialah sihir yang nyata. Tuan-tuan, berita tentang akan munculnya Nabi yang terakhir, Ahmad atau Muhammad, ia bukanlah benda yang baru, dia sudah ada sejak daripada dahulu lagi. Dan Allah telah rakamkan perkara ini secara rasmi di dalam kitab Al-Quran yang dipegang dan dipercayai oleh semua umat Islam. Mana pula dah datang nama Kaha Sya'ari, tiba-tiba pula kita pula Allahu Akbar. Jelas-jelas namanya Muhammad. Macam mana boleh timbul perkara seperti ini? Baik, itu fakta yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan buka sama-sama surah Al-Kahfi, buka muka surat 304. Kita tengok ciri-ciri. Sebab kadang-kadang ajaran sesat ni, bila dia masuk dalam masyarakat kita, benda yang kadang-kadang dia nak bagi orang rasa macam, betul lah ni. Benda ni biasanya dia akan cuba timbulkan satu bentuk kelebihan tertentu yang tak ada pada orang lain. Biasanya dia akan highlight yang itu. Nanti orang tengok, ini lain macam. Ini lain macam ni. Tapi kita tengok apa Allah Ta'ala kata kepada Rasul terakhir dan juga kekasih Tuhan. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Kahfi, cuba tengok pada ayat yang ke-110. Ketika mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Jumpa dah ayat tu. Katakanlah sesungguhnya, katakanlah ya ini Muhammad. Maknanya Allah perintah kepada Nabi untuk beritahu kepada umat Islam dan juga seluruh umat manusia, innama ana basyarum mislukum. Sesungguhnya aku ini adalah manusia sama seperti kamu. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang diberikan wahyu kepadaku bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Tuhan yang satu, iaitu Allah. Tuan-tuan, saya nak tanya, kalaulah saya ni manusia, tuan-tuan pun manusia, perlu ke agaknya kalau Tuhan suruh beritahu juga, tuan-tuan saya ni manusia? Perlu ke? Tak perlulah tuan-tuan, betul tak? Takkan kita nak kata ni kerbau pula. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut supaya Nabi beritahu kepada manusia, Muhammad beritahu kepada manusia yang lain, kamu ni adalah manusia sama macam mereka. Saya nak tanya dengan tuan-tuan, Nabi SAW, dia ada mak atau tidak? Dia ada ayah atau tidak? Dia ada anak atau tidak? Dia ada cucu atau tidak? Dia ada rasa mengantuk atau tidak? Dia ada rasa segar atau tidak? Dia ada rasa lapar atau tidak? Dia ada rasa kenyang atau tidak? Dia ada masa sakit atau tidak? Dia ada masa sihat atau tidak? Sebab apa? Sebab dia adalah manusia. Yang pertama. Yang keduanya, kenapa dia dilantik di kalangan manusia
Dan manusia kena tahu dia adalah manusia macam kita, sebab apa yang dia buat adalah mengikut kapasiti manusia seperti mana yang orang lain. Kalau Nabi boleh semayang 4 rakaat macam kita semayang isyak je gini, maknanya kita pun manusia juga boleh semayang 4 rakaat macam Nabi. Kalau Nabi boleh puasa 30 hari dalam bulan Ramadan, maknanya kita pun manusia biasa pun boleh puasa macam Nabi. Betul atau tidak? Sebab dia juga manusia, kita juga manusia, kita boleh buat dan kita boleh tiru apa yang dia telah lakukan. Tetapi selagi mana dia adalah manusia, walaupun dia kekasih Tuhan, dia adalah orang yang paling Allah Ta'ala cintai, Habibullah, kekasih Allah. Tetapi dia tidak boleh mengambil peranan Tuhan. Siapa yang memberikan kesembuhan kepada kita? Siapa yang datangkan manfaat dalam hidup kita? Siapa yang boleh datangkan mudarat dalam hidup kita? Siapa yang bagi rezeki dalam hidup kita? Siapa yang bagi keberkatan dalam hidup kita? Dia adalah tugas Tuhan, bukan tugas Nabi, bukan tugas wakil Tuhan, bukan tugas manusia. Sebab itu kita tengok apa Allah Ta'ala sebut tentang wakil Tuhan yang rasmi. Sebab ada, tuan-tuan buka muka surat 175. Kalau kita manusia biasa, kalau cakap mungkin orang percaya, orang tak percaya. Tapi apa lagi yang kita katakan dalam hidup kita ni untuk kita lebih percaya, melainkan apa yang Allah Ta'ala sebutkan. Sebab tu bila orang sebut, dia kata ni tak mati, yang ini kalau jumpa dengan dia, settle semua masalah, berkat hidup, rezeki, gaji limpah ruah, orang percaya minum air dia bulu sana, bulu sini. Tuan-tuan tengok apa Allah Ta'ala kata. Lihat pada ayat yang ke-188. Ini kekasih Tuhan. Allah kata apa? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah ya ini Muhammad. Allah minta sekali lagi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada umat manusia, aku tidak mempunyai kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak kemudaratan bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak tanya, Nabi pernah tak kalah dalam peperangan? Pernah atau tidak? Dalam peperangan Uhud, Nabi pernah tak kena baling batu sampai berdarah muka baginda? Pernah atau tidak? Sampai berdarah muka baginda, sampai dalam keadaan baginda ini rasa begitu kecil hati. Apabila baginda berdakwah di Taif, Nabi pernah tak semayang depan Kaabah, orang letak najis unta atas belakang Nabi? Ada atau tidak? Tuan-tuan, kalau dia kekasih Tuhan, dia Rasul pilihan Tuhan, dia juga mengalami sakit macam mana kita sakit, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia juga adalah manusia. Dan Tuhan bagi tahu dia takkan boleh untuk datangkan manfaat ataupun mudarat, even kepada diri dia. Apatah lagi nak bagi tahu pada orang lain, melainkan apa yang telah Allah Ta'ala izinkan. Mai datang kita pula boleh beritahu kepada manusia, saya boleh tangguhkan kematian, sipulan-sipulan, boleh negotiate, boleh bincang dengan malaikat maut. Pakcik, nak umur berapa? Nak sama macam Mahathir Mohamad? Mai datang. Ada ke nak sama macam umur Mahathir? Sini. Boleh register. Tuan-tuan, ada yang pergi. Dan percaya pula. Kerana sipulan-sipulan ni lah ditangguhkan kematian. Jadi orang pun jadi, sepatutnya nak mati dah kat ICU. Tiba jumpa dengan orang ni, tengok boleh tangguh pula. Tengok. Ini semua adalah keberkatan sekian-sekian. Tuan-tuan, itukah dalam peperangan Uhud, berapa ramai sahabat yang syahid? Betul atau tidak? Tuan-tuan, kalau Nabi SAW, saya teruskan bacaan ayat ni. Walau kuntu a'lamul ghaibah lastakthartu minal khair. Sekiranya aku ini mengetahui perkara yang gaib, ataupun dengan erti kata lain tentang benda-benda yang akan datang, nescaya aku melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, Nabi SAW sendiri pun tak tahu tentang benda-benda yang akan datang kecuali apa yang Allah izinkan pada dia.
Kalaulah dia tahu bahawa dia pergi ke Taif sana, kena baling batu, tuan-tuan rasa dia pergi ke tidak? Kalaulah dia tahu pergi peperangan Badar, pergi peperangan Uhud, sahabat sejumlah besar sahabat-sahabat Hamalatul Quran, sahabat yang hafaz, mati dalam peperangan tersebut. Kalau dia tahu bahawa peperangan itu akan memberikan kekalahan pada dia, dia pergi atau tidak? Persoalannya, sebab apa dia pergi? Sebab dia tak tahu, sebab Tuhan tak wahyukan pada dia. Sebab dia tak pasti tentang benda yang akan datang kecuali apa yang Tuhan bagi tahu. Even termasuk tentang isu berkait tentang hari kiamat. Mahdi keluar bila, ini waktu bila, keluar daripada gunung mana, tempat mana. Adakah benda itu dikhabarkan kepada Nabi SAW? Tentang perihal hari kiamat, adakah dikhabarkan kepada Nabi SAW tentang bila berlaku dan sebagainya? Ya atau tidak? Tuan-tuan buka muka surat sebelah dia. Muka surat 174, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-187. Sebab tu kita kata tuan-tuan, bila sebut tentang wakil Tuhan ni, kita nak kena tengok yang rasmi ni, apa yang Tuhan bagi pada dia. Baru daripada yang lain-lain ni kita tengok, kau tuan Nabi SAW, Habibullah pun tak dapat macam kau, tiba-tiba kau datang kat masyarakat nak beritahu lebih daripada sepatutnya. Betul atau tidak? Tuan-tuan tengok pada ayat ini. Apa Allah Ta'ala kata? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat. Bilakah ia akan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, ya ini Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jelas tak Tuhan kata? Jelas tak? Semua yang berkait tentang apa yang Nabi SAW sebutkan tentang hari kiamat, apa yang Nabi sebut adalah tanda-tanda sahaja. Kemunculan siapa, menentukan siapa Imam Mahdi. Yang kita tengok khutbah Jumaat kita baru-baru ni kan. 2 minggu ni kita dengar khutbah daripada Jais, menerangkan tentang benda-benda asas macam ini. Sebab ramai pula yang klaim kata dia Imam Mahdi. Malah dia punya confirm tu, kita bersedia. Bila-bila masa saja. Tu dia. Yang tak boleh tahan ni tuan-tuan, bila dia punya ketua meninggal, pengikut dia kata, sebab kita nak kalau boleh momentum tu berterusan. Dia tak mati lagi. Dia tak mati lagi. Jangan kata dia mati. Dia sedang disembunyikan. Tuan-tuan, saya cakap ni bukan saya reka. Inilah pengakuan yang telah diambil oleh statement-statement researcher-researcher dan juga pihak polis terhadap pengikut-pengikut mereka. Cuma persoalan yang saya nak tanya, Nabi SAW wafat atau tidak? Wafat atau tidak? Baik, kita tengok sama-sama. Tuan-tuan buka sama-sama dalam Al-Quran. Cuba buka muka surat 324. Nanti tuan-tuan tengoklah. Sebab kita tak tahu tentang benda-benda yang gaib ni, melainkan apa yang Allah khabarkan kepada kita. Tuan-tuan tengok muka surat 324 daripada surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya, tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-34. 34 dan juga 35. Dalam surah Al-Anbiya, muka surat 324. Tuan-tuan tengok ayat ini. Pada ayat yang ke-34 Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi, maknanya hidup selama-lamanya bagi seorang manusia sebelum engkau, yakni Muhammad. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Kalaulah engkau ini wafat, adakah mereka yang lain akan kekal? Kekal ke akan wafat juga? Akan wafat, confirm. Kalau Nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala diwafatkan,
Takkanlah orang lain daripada Nabi SAW tu boleh hidup dan disembunyikan pula. Dalam sejarah umat manusia, hanya satu saja yang kita confirm belum lagi diwafatkan. Siapa? Nabi Isa, yang dia akan turun nanti ketika mana Dajjal keluar. Selain daripada itu, tidak ada manusia. Even termasuk Imam Mahdi yang disebut kata disembunyikan ke apa tak, dia akan lahir pada waktu ketika itu. Dan kalau kita baca khutbah Jumaat kita yang baru-baru ni, Imam Mahdi itu akan dilantik sebagai Imam Mahdi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Hanyalah pada satu malam sahaja yang Allah gerakkan seluruh umat Islam untuk berbai'ah pada dia. Bukan kita mencari-cari siapa. Itu seperti yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan rasmi Allah. Kalaulah dia wafat, takkanlah ada orang lain yang boleh stay sembunyi lagi. Sebab tu saya kata tuan-tuan, benda ini kita kena nilai balik apa yang Tuhan kata. Tuhan lebih mengetahui daripada kita. Kalau tak, takkan keluar statement ni. Betul atau tidak? Sebab tu Tuhan kata sebut pada ayat yang seterusnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa tu pasti akan merasai mati. Baik. Seterusnya, azan dah ke? Belum? Ada apa-apa ya? Oh. Okay. Tenang. Biasa dah tengok kan? Iklan sikit je. Tengok Ustaz pula. Ustaz jarang datang. Buka muka surat 170. Hari ni pun kadang-kadang kita rasa macam pelik. Bunyi macam pelik. Tapi ramai pula yang ikut. Buka muka surat 170 dalam surah Al-A'raf ayat 158. Ini yang saya katakan tadi. Bila sebut tentang Rasul Melayu lah, Rasul ni lah, untuk khusus ni lah, tiba-tiba muncul nantilah Rasul ni. Daripada India lah, daripada mana lah. Kita nak ambil statement daripada Tuhan. Apa Allah Ta'ala sebut tentang Rasul terakhir? Tuhan kata apa? Tengok pada ayat yang ke-158 daripada surah Al-A'raf. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah ya ini Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua. Bila sebut tentang wahai manusia, ni maksudnya apa tuan-tuan? Melayu, Cina, India, Bangladesh, kutub utara, kutub selatan, semua ni adalah manusia selagi mana dia manusia. Betul atau tidak? Dan Tuhan kata apa? Inni Rasulullah ilaikum jami'a. Bahawa aku ini adalah utusan Allah Ta'ala untuk kamu semua. Tak ada khusus untuk orang Melayu. Tiba-tiba datang ini adalah untuk orang Melayu saja. Tak ada. Nabi itulah yang satu yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1400 tahun dahulu, yang telah sempurnakan agamanya untuk kita pakai dan kita gunakan rujukan untuk sampai hari ini. Nabi yang sama jugalah yang akan diutus sampai kepada hari kiamat. Betul atau tidak? Inilah yang akan menjadi kekuatan kita tuan-tuan. Kalau orang datang dalam masyarakat kita mendakwa dirinya sebagai Rasul, kitalah orang yang kata cinta pada Nabi, yang bangkit untuk pertahankan tubuh Nabi SAW daripada kedudukannya diambil oleh orang lain. Termasuklah kalau ia datang daripada kaum kita pun. Walaupun kita berlainan daripada sudut bangsa, tetapi walaupun Nabi SAW adalah orang Arab, tetapi ia adalah utusan rasmi Allah Ta'ala untuk kita semua. Dan kita akan bersama dengan Nabi SAW di akhirat nanti sebagai umat baginda. Sebab tu kita kata benda ini bukan benda biasa. Bukan benda main-main. Kalau orang kata cinta Rasul. Kalau orang yang kita sayang telah diambil kedudukannya, seolah-olah macam kita menafikan kedudukan yang sebenarnya untuk dia, itu satu bentuk penghinaan. Dan kita sebagai orang Islam, umat Islam, perlu menjelaskan. Kalau orang nak jadikan sesiapa pun sebagai ketua, dianggap sebagai wakil rasmi, kita mesti kena tahu apa yang Tuhan telah pilih.
Dan dalam Quran jelas ia adalah susuk tubuh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, tuan-tuan, cuba buka muka surat 420. Tuan-tuan okey ke dengan Ustaz? Boleh ke? Boleh tuan-tuan Masih ikut momentum lagi ya. Tuan-tuan buka muka surat 420. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Tuan-tuan, perkataan Tuhan ni dia bukan yang biasa. Saya sangat kita panggil syurkan tuan-tuan. Lagi banyak kita bermuamalah atau kita baca Quran. Tuan-tuan, kalau zaman Nabi Musa orang lempar tongkat jadi ular. Tongkat guna untuk belah laut, laut terbelah. Zaman kita tuan-tuan, mukjizatnya apa? Mukjizatnya apa? Al-Quran. Al-Quran ni dia ada aura yang tertentu. Kalau kita masuk lagi dalam ni, percayalah nanti saya akan tunjuk dengan tuan-tuan satu ayat. Kita kadang-kadang baca Quran, kadang kita tak faham, tapi bila dilalukan bacaan Quran pada kita, tersentuh jiwa kita. Kadang-kadang kita orang Melayu tak faham pun apa yang disebutkan oleh imam, tapi bila imam baca, menitih air mata kita. Bila sebut tentang perkataan tertentu, bila baca, beremang bulu roma naik. Ini semuanya adalah mukjizat Al-Quran. Nanti saya tunjukkan tuan-tuan ayat dia. Tuan-tuan tengok dulu pada ayat ini, buka muka surat 420, lihat pada ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dia kata apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adanya ikutan ataupun teladan yang terbaik untuk kamu. Untuk siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Pada orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan nak masuk syurga tak? Tuan-tuan, saya nak tanya sikit, siapa nak masuk syurga angkat tangan? Tuan-tuan nampak macam ada khilaf kat situ? Tuan-tuan lagi sekali, siapa nak masuk syurga angkat tangan, Ustaz aminkan sama-sama. Baik. Baru nampak macam betul sikit. Tadi nampak ya. Syurga mana ni? Tuan-tuan, kita ni masuk syurga atas sebab apa? Atas sebab amal kita ke? Atas apa? Atas sebab rahmat Allah. Apa yang kita buat ni sangat sikit berbanding apa yang Tuhan nak bagi pada kita. Setuju? Allah Ta'ala bagi rahmat dia dan kasih sayangnya, kerana rahmat Tuhan lah kita dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Cumanya macam mana kita nak dapat rahmat Tuhan? Allah kata apa dalam ayat ini? Apabila kita meletakkan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah idola kita dan ikutan kita. Bila kita jadikan Nabi itu sebagai idola kita, ikutan kita, itu adalah ciri hamba Tuhan yang akan dapat layak untuk dapat kasih sayang daripada Tuhan. Kalau kita tengok hari ini, bila sebut tentang idola, tuan-tuan tengok kalau manusia menganggap manusia yang lain sebagai idola, apa dia buat? Tanda tangan. Kalau dia pegang baju kita ke, sign kat sini ke, frame. Kalau dia lalu ke atas ke tepi jalan, orang sanggup pergi ke airport sana nak bagi dia laluan. Tapi kalaulah perkataan Nabi SAW sebut, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buat tak tahu je. Beza orang meletakkan idola dan yang membuat idola yang lain. Nanti kita akan ulang lepas daripada kuliah ini. Boleh semua? Sila duduk, jangan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim.
الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'. Baik, saya sambung sikit lagi boleh tuan-tuan? Masih ada kat sini lagi ke? Ke dah ada kat kedai bakso dah? Ke tempat ngeteh. Masih sini lagi. Okey, masih sini okey. Line dia kat sini lagi. Saya takut line dah bertukar ke tempat lain. Okey. Kalau kita lihat daripada ayat yang kita baca tadi, maknanya semua orang yang berhasrat untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala mestilah kena mengetahui apakah ciri dan syarat selayaknya untuk kita dapat rahmat Tuhan. Dan Allah Taala sebutkan dalam ayat ini adalah apabila kita meletakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan tauladan dalam hidup kita. Tuan-tuan, kenapa saya kata benda ni besar? Tuan-tuan sebut kepada saya satu nama manusia yang Tuhan menjadikan dia sebagai syarat untuk dapat cinta Tuhan. Tidak ada manusia atas muka bumi ini yang Tuhan meletakkan syarat untuk mencintainya dan dicintai oleh Tuhan, melainkan mestilah mencintai seorang hamba ini, melainkan Nabi SAW. Tak ada manusia yang lain. Lebih daripada mak bapak kita ke siapa ke, takkan boleh challenge dengan ini individu ni. Tak ada orang yang boleh dapat cinta Allah melainkan dia mesti cinta kepada baginda Nabi SAW. Apa buktinya? Tuan-tuan buka sama-sama dalam Al-Quran. Cuba buka muka surat 53. 54. Tuan-tuan buka dalam surah Ali Imran
Muka surat 54, lihat pada ayat yang ke-31. Dalam surah Ali Imran, muka surat 54, ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah ya ini Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku sini siapa? Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nescaya Allah akan mencintaimu. Maknanya apa? Kalau kita kata saya sayang Tuhan, sayang Tuhan, sayang Tuhan, Tuhan takkan sayang kita, melainkan kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan takkan sayang kita, melainkan kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Dan ini adalah benda yang bukan kecil, benda yang sangat besar. Siapa yang kata kat sini tak suka pada Tuhan, macam mana kita nak dapat syurga Tuhan? Dan Tuhan katakan nak dapat cinta Tuhan, nak dapat kasih sayang Tuhan, letakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih kita. Kalau kita tidak meletakkan Nabi sebagai kekasih kita dan kita anggap selain daripada Nabi lebih dicintai, tuan-tuan tengok apa perkataan Allah Ta'ala. Kita telah mengganggu kekasih Tuhan. Tuan-tuan tengok sama-sama dalam Al-Quran. Cuba buka. Lihat muka surat 190. Muka surat 190 dalam surah At-Taubah. Lihat pada ayat yang ke-24. Ini hujung-hujung ni tuan-tuan ambil perhatian sikit. Dia nak summary. Tengok pada ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri." Allah Ta'ala kata apa? Katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isterimu, keluarga-keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang disukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sekiranya Allah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Tuhan kata apa? Kalau kamu cinta kepada yang lain lebih daripada kamu cinta pada Allah dan juga Rasulnya, kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan bagi amaran kepada kita, mu tunggu sampai perintah Allah Ta'ala sampai pada kamu. Sebab itu kita kata Allah Ta'ala datangkan kisah tentang Firaun yang mempunyai kerajaan tentera jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa daripada kita. Kita mungkin sekadar AJK kampung saja. Kalau nak dibandingkan dengan kekuatan dan kerajaan, tengok piramid yang dibuat daripada zaman Nabi Musa sana sampai lah ni masih lagi ada. Rumah kita, orang kampung kita buat tak sampai 10 tahun, tak habis waranti lagi, dah bocor-bocor. Itu punya kekuatan, Tuhan hapuskan dia dengan mudah tanpa ada masalah. Bila dia meletakkan dirinya, hartanya, kekuasaannya lebih daripada Allah dan juga Rasulnya, kamu tunggu tentang apa yang Allah Ta'ala akan datangkan. Biarlah orang kata apa, kenapa kita tak nak selamatkan ekonomi Islam? Tuan-tuan, saya nak betulkan perkataan kita, tuan-tuan. Bila sebut tentang ekonomi Islam, dia bukan ekonomi ataupun perniagaan yang dibuat oleh orang Islam. Itu tidak bermakna itu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah perniagaan, pelaksanaan perdagangan mengikut syariat Islam. Sama ada dia dilakukan oleh orang Islam ataupun bukan Islam, kedua-duanya sah dan legal daripada sudut Islam. Tapi kalau orang Islam meniaga, tapi meniaga dengan melanggar syariat Islam, ada pekerja tidak diberikan gaji,
Ada budak-budak diperdagangkan. Ada perempuan, wanita dijadikan isteri. Ada satu kes yang berlaku juga. Ada 7 orang pelayan dalam restoran, 7 bekas kepada owner. Wanita dijadikan sebagai hamba dan ditentukan tentang maruah dan siapa jodohnya berdasarkan apa yang dirasa sebagai amanat daripada Tuhan. Adakah ini bentuk perniagaan ekonomi Islam? Adakah ini bentuk perniagaan ekonomi Islam yang perlu diperjuangkan? Sama sekali tidak, tuan-tuan. Kitalah yang perlu untuk bersihkan dia dan datangkan apa yang sebenarnya. Betul atau tidak? Sebab itu kita kata dalam perkara ini, kita kena bezakan secara jelas di mana kita nak letak martabat Islam. Apabila kita meletakkan Quran dan sunnah Nabi SAW sebagai panduan kita. Yang terakhir daripada Ustaz, tuan-tuan buka sama-sama, cuba lihat muka surat 71. Nanti insya-Allah kalau ada rezeki, kita jumpa nanti pada waktu yang akan datang. Kalau lama sangat nanti tuan-tuan semut-semut. Ibu mesti semut-semut betul ibu? Walaupun di belakang tabir tu. Nanti kalau Ustaz panjangkan lagi, takut kerengga masuk. Jadi dia tak jadi semut-semut, jadi kerengga-kerengga. Jadi sebelum dia jadi kerengga-kerengga, baik saya siap top dulu. Tuan-tuan tengok, ibu ayah tengok muka surat yang ke-70. Lihat pada muka surat 71. Tengok pada ayat yang ke-164. Tengok pada ayat yang ke-164. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allah 'alal mu'minin." Sesungguhnya Allah telah memberikan kurniaan. Maknanya apa? Ini satu bentuk kurniaan besar, nikmat Tuhan bagi kepada umat akhir zaman. Apa dia Tuhan bagi pada kita? "Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Ketika Allah mengutuskan seorang rasul, yakni Muhammad, di tengah-tengah mereka daripada kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang mana mereka sebelumnya benar-benar dalam keadaan kesesatan yang nyata. Allah kata apa? Nikmat untuk umat akhir zaman untuk kekal berada di atas jalan yang lurus, berada di atas tempat yang betul, kedudukan yang betul, sampailah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Tidak lain dan tidak bukan apa yang Allah bagi kepada kita nikmat. Itu dua, iaitu Al-Quran dan juga sunnah. Sunnah, tuan-tuan. Itulah yang akan jadi panduan. Siapapunlah yang ada dalam masyarakat kita, itulah perkataan yang perlu untuk kita angkat dan kita pertahankan. Iaitu perkataan Allah dan perkataan Rasulullah. Boleh, tuan-tuan? Okey, ini baru permulaan. Ada lagi, banyak lagi, kita panggilnya perkongsian-perkongsian yang menarik yang kita akan ambil daripada perkataan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya janji dengan tuan-tuan tentang mukjizat. Mukjizat. Boleh ke satu lagi? Ustaz ni lepas satu-satu U-turn lah. Satu lagi last sekali. Tuan-tuan buka muka surat 461. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan supaya tuan-tuan semangat. Tuan-tuan bila kita ada connection dengan Quran ni lain, tuan-tuan. Tuan-tuan buka muka surat 461. Saya nak beritahu tuan-tuan tentang mukjizat Al-Quran. Kalau saya cakap, tuan-tuan mungkin tak percaya. Tapi kita tengok sendiri, apa nilai ni Quran ni dalam hidup masyarakat Muslim. Kalau orang boleh berbangga dengan mukjizat Nabi-Nabi mereka yang terdahulu, kita umat yang tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Yang Nabi kata apa? Tuba liman amana bi walam yarani. Beruntunglah pada orang yang beriman kepadaku yang tak pernah melihatku. Nabi sebut sebanyak 7 kali di depan para sahabat. Antaranya benda yang kita perlu bangga dan kita perlu pertahankan sama-sama adalah perkataan Allah. Allah kata apa dalam ayat ini? Cuba tengok pada muka surat 461 dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabiha
Mathaniya taqsha'iru minhu. Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab, iaitu Al-Quran, yang sama isi kandungannya antara satu sama lain, yang berulang-ulang keterangannya, menjadi gementar kerananya akan kulit tubuh orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Kemudian menjadi lembut tenang kulit tubuh dan hati mereka ketika mengingati Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia memberi petunjuk kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang akan dapat memberikan petunjuk. Tuan-tuan, kita baca, kita dengar, walaupun mungkin tuan-tuan tak buka, tapi percayalah tuan-tuan, aura, apa yang kita rasa, bergemetar jiwa kita, hati kita, bulu roma naik, kita rasa macam seram-seram sejuk. Dia bukan kerana saya, tapi dia adalah kerana perkataan Allah, iaitulah mukjizat untuk umat akhir zaman. Kita akan tengok lagi banyak pendedahan-pendedahan secara tersurat dan tersirat daripada perkataan Allah Ta'ala sebagai pengubat hati kita sebelum kita sama-sama untuk pimpin tangan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Boleh semua? Itu saja daripada Ustaz. Ustaz mohon maaf kalau ada keterlanjuran perkataan dan bahasa. Apa yang saya sebutkan ni adalah bentuk tanda kasih sayang kita kepada Allah dan juga baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.